Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia secara langsung bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam daripada Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Kita masih membincangkan tajuk kaya versus papa, forum yang dianjurkan oleh PNB, ASNB, Kerajaan Negeri Sabah dan Takaful Ikhlas dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kepada yang ingin berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Forum Perdana Ehwal Islam. Saya dah jeling-jeling kat komputer ni tadi, saya nampak banyak yang bertanya soalan. Ahli panel bersedialah kejap lagi, bukan? Ya, sebelum tu saya nak teruskan perbincangan kita, Ustaz Bongsu. Kita sebutkan tadi bahawa umat Islam tidak mahu lihat umatnya berada dalam keadaan miskin, fakir dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita terus ketinggalan, ya, sedangkan orang bukan Islam sudah jauh ke depan. Mereka sudah bukan berada di bumi ini, maka sudah berada di atas bumi, di angkasa dan sebagainya. Ustaz Bongsu, persoalan ini persoalan besar. Kalau kita biarkan keadaan sebegini, umat Islam terus leka, apa akan terjadi dalam masa 50 tahun pada sekarang, Ustaz? Terima kasih kepada saudara pengerusi Dr. Ridwan dan ahli panel, rakan gandingan saya Dr. Sharifah Hayati. Apa akan jadi kepada umat Islam 50 tahun, mungkin 100 tahun akan datang, kalau kita membiarkan diri kita miskin, diri kita papa, kita melihat kekayaan itu sebagai musuh kepada umat Islam? Maka kita akan melihat, saya yakin dalam masa 50 tahun, atau jangan kata 50 tahun, mungkin 30 tahun saja umat Islam akan pupus, kalau ada pun akan menjadi hamba kepada umat yang lain. Kerana kekayaan itu sendiri kalau kita lihat adalah sebahagian daripada jelmaan daripada rukun Islam yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahsianya datang dilihat daripada jari kita yang 5 ini, tuan-tuan. Yang rukun Islam yang pertama itu syahadah, yang ini adalah ikrar, aku janji kita, deklarasi kita sebagai seorang muslim. Tetapi yang 4 ini boleh kita bahagikan kepada 2. Kalau kita lihat yang 2 ini, salat dan puasa, ini ibadat khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlukan modal apa-apa, free of charge, FOC. Tetapi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada kita zakat dan haji ini bukan FOC. Zakat memerlukan keupayaan untuk kita wajib mengeluarkan zakat. 80 gram emas sekurang-kurangnya nilaian harta simpanan atau duit simpanan kita ini, yang sekarang ini barangkali dalam 13-15 ribu. Kita simpan setahun penuh, tidak kita usik, tidak kurang. Memerlukan kekayaan. Yang keduanya ialah haji. Haji sama juga. Jadi kalau kita lihat semua ini, 2 tadi zakat dan haji memerlukan ungkayah. Orang Sabah bilang ungkayah, usaha untuk kita mencari kekayaan supaya kita dapat menunaikan kewajipan ini. Bayangkan kalau umat Islam rata-ratanya miskin, rata-ratanya tidak mampu mengeluarkan zakat, rata-rata tidak mampu menunaikan haji, artinya mereka telah tertinggal 2 rukun Islam yang wajib mereka tunaikan. Sebab itulah kewajiban kepada umat Islam seluruhnya, daripada ulama, umara, juga seluruh masyarakat, untuk mencari harta kekayaan. Kerana harta kekayaan tidak patut kita takut. Kalau kita takut dengan harta kekayaan, kalau agama kita ini menyuruh kita jauh daripada harta kekayaan, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkawankan Abu Bakar As-Siddiq, malah tidak akan bermentuakan Abu Bakar As-Siddiq, kerana Abu Bakar adalah orang kaya. Tidak akan bermenantukan Uthman bin Affan, kerana Uthman adalah orang kaya. Tidak akan beristrikan Khadijah bintu Khuwailid, kerana Khadijah adalah orang kaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam Dr. Sharifah Hayati sebut tadi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, seorang janda kaya. Bukan hanya sekadar perkahwinan, tetapi melihat wawasan jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana prasarana kekayaan itu digunakan untuk dakwah dan membangunkan umat. Sebab itulah diriwayatkan bagaimana Khadijah bintu Khuwailid di akhir hayat beliau, dia bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah habiskan hartaku ini untuk perjuangan menegakkan dakwahmu. Kalaulah selepas aku mati nanti," kata Khadijah,
Kalaulah tulang belulangku ini boleh ditukar jadi dinar dan dirham, maka tukarkanlah untuk perjuangan menegakkan agama ini. Tuan-tuan, para penonton sekalian, demikian hebatnya kekayaan menurut pandangan Islam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah tidak anti kekayaan, walaupun beliau sendiri hidup dengan cara yang sederhana. Tetapi yang dimaksudkan dengan kekayaan itu ialah bagaimana kekayaan ini harus digunakan untuk jihad fi sabilillah, untuk membantu umat Islam, untuk memartabatkan umat Islam, sehingga akhirnya umat yang kerdil ini, contohnya umat Arab suatu ketika dulu, tidak sampai 200 tahun mereka menjadi umat yang terkenal di seluruh dunia dengan adanya agama Islam yang mengajarkan mengenai konsep yang benar mengenai kekayaan dan kekuatan umat Islam seluruhnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Bongsu. Bila Ustaz Bongsu sebutkan tadi, kalau tak ramai yang kaya, bagaimana nak tunaikan zakat? Bila tak ada zakat, macam mana mu'alaf seperti saya yang nak dapatkan zakatnya? Tak ada Dr. Sharifah. Dengan wang zakat itulah hasil daripada sedekah orang umat Islam yang kaya ni, kita dapat bantu orang miskin, kita dapat bantu ibu tunggal, kita dapat bantu pelajar-pelajar yang ada di sini yang tidak berkemampuan. Maknanya bila jadi kaya ni, kita boleh banyak buat benda. Ini persoalan dia. Kalau boleh saya nak Dr. Sharifah panjangkan persoalan ini. Bukan apa, sejarah telah membuktikan para sahabat, isteri Rasulullah sendiri kebanyakannya kaya-kaya belaka. Dan sebab itulah umat Islam hebat ketika itu, Dr. Sharifah. Ya betul. Sebenarnya kalau kita lihat, kita jangan lihat kaya tu longgokkan harta dan duit misalnya. Kalau kita nampak dia longgok di situ saja, kita nampak kaya tu dengan harta yang banyak, kita nampak harta tu dengan wang ringgit yang jutaan-jutaan, kita nampak dengan saham yang banyak, dia di situ saja, maka kita rasa nak buat apa tu semua. Tetapi yang kita perlu lihat ialah kemana mengalirnya kekayaan itu, mana akan perginya kekayaan itu. Sebab itu disebut tadi kuatnya negara itu dengan bisakhwatil aghnia. Bukan orang kaya saja, tetapi bagaimana kaya yang tidak korup. Kaya yang tidak korup nilainya dengan kedermawanan. Kedermawanan itulah yang menjadikan seseorang itu kaya kalau dalam Islam itu. Tonton tengok projek kita malam ini ya, yang sampai boleh dilihat mungkin di mana-mana, bahkan di Singapura, di Brunei dan sebagainya. Itu kalau tak kaya, ya macam mana kita nak menyebarkannya? Bagaimana kita nak menyebarkan dakwah itu? Bagaimana kita nak menyampaikan ilmu itu? Bagaimana kita nak mengeratkan silaturahim itu sampai boleh jumpa orang yang semenanjung datang ke Sabah ini? Bagaimana anak-anak kita nak belajar jauh, nak belajar tentang kehebatan bangsa lain? Bagaimana kita nak mempertingkatkan teknologi kekuatan bangsa kalau tidak dengan kekayaan? Bahkan kalau nak lebih tak suka lagi dengan kekayaan itu, ialah dengan kekayaan kita beli kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua yang bermanfaat itu Allah sayang, dan Allah sayang harta yang di tangan orang-orang yang baik. Ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu duduk, harta yang baik itu duduk di tangan orang yang salih. Jadi dengan sebab itu kan tuan-tuan, saya rasa begini, kita jangan lihat kaya itu dengan rumah yang tersergam itu saja, dengan kereta, dengan saham, dengan jutaan ringgit yang kita ada, tapi kita harus melebarkan kaya itu sehingga mampu memberi manfaat. Supaya nanti tuan-tuan, jadilah kita kaya yang tak dibenci orang. Ada juga orang kaya, aku menyampah betul tengok dia tu. Sejak kaya nyombong katanya. Benci dia orang. Sebab kaya dia makan seorang tuan-tuan. Lepas itu kaya jangan makan sendiri, kaya jangan hasad, jangan iri hati, kaya jangan lupa mati ya tuan-tuan, kaya jangan lupa sujud pada ilahi. Kalau kaya ini semua ada, Allah janji syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah beli kaya kamu, Allah beli diri kamu, Allah beli harta kamu. Supaya apa? Supaya kamu laburkan.
Ya, tuan-tuan. Nanti apa? Allah beli, apa yang Allah bayar? Allah bayar syurga. Ini untuk orang Islam. Orang Islam, dia tengok kaya daripada pelbagai cabang perspektif. Dia tak tengok kaya hanya pada harta, wang ringgit. Tetapi kaya itu yang nanti sampai dia boleh masuk syurga. Yang nanti tuan-tuan dah mati dah, tak boleh buat apa dah. Tetapi yang tadi kita sebut dalam hadis Rasulullah, tuan-tuan biasa dengar kan? Lau mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Itulah tuan-tuan, kita kaya harta, kita kaya ilmu, kita kaya anak tuan-tuan. Semua tu dia tak statik kat dunia aja. Ini hebat orang Islam. Apa dia pegang sampai mati dia boleh dapat balik. Dengan syarat tuan-tuan, itu tak makan seorang. Tak ada hasad dengki, tak korap nilai tuan-tuan. Sebab itu Nabi mengingatkan di dalam hadisnya, laisal ghina bikathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Ini pun perkara kita nak belajar. Kita belajar kaya itu menjadikan aku lebih dekat dengan orang. Kaya itu menjadikan aku lebih tunduk kepada Allah kerana syukur. Kaya itu lebih banyak aku menolong orang. Itu tuan-tuan, membuka peluang-peluang pekerjaan, membuka peluang-peluang sumber rezeki, membuka peluang-peluang ilmu. Inilah ya pengurusi, saya rasa dengan itu kita tak boleh menyanggah sama sekali. Kita mesti kaya. Terima kasih Dr. Sharifah. Kalau kita tengok senarai 40 terkaya di negara kita ini, umat Islam hanya ada 8 orang aja. Yang lainnya semua orang bukan Islam. Itu pun kadang-kadang kita heran, yang kaya kita ini kadang-kadang macam-macam perangainya. Itu akan kita bincangkan sedikit Dr. Sharifah. Kita akan kembali selepas ini. Saudara, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Forum Perdana Ehwal Islam.